Okey, hukum yang ketiga yang akan kita belajar pada hari ini di bawah tajuk hukum nun mati ataupun tanwin ialah idgham ma'al gunnah. Idgham ma'al gunnah. Okey, kita tengok dulu apakah yang dimaksudkan dengan idgham ma'al gunnah ni. Okey, idgham ni maksudnya memasukkan ataupun menggabungkan. Menggabungkan apa dia? Menggabungkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Okey, menggabungkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Huruf yang pertama ni huruf apa dia? Huruf nun mati ataupun tanwin. Atau boleh juga kita kata memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Ataupun memasukkan huruf yang bertanda mati iaitu nun mati ataupun tanwin ke dalam huruf yang berbaris. Okey. Ma'al ni maksudnya bersama ataupun beserta. Gunnah ni pula maksud dia dengung. Jadi, idgham ma'al gunnah ni maksudnya memasukkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua serta dengung ataupun menggabungkan huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua bersama dengung. Sambil-sambil kita dengung. Okey. Apakah huruf-huruf idgham ni? Huruf idgham ada berapa? Ada 4, iaitu huruf ya, waw, mim dan nun. Huruf ya, waw, mim dan nun. Okey. Cara baca dia pula, sekiranya huruf nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan huruf ya, huruf waw ataupun huruf mim atau huruf nun, cara bacaannya mestilah dengung. Dengung berapa harakat? 2 harakat. Tak kisah mana-mana hukum, kalau dengung mesti 2 harakat. Okey. Cara dengung pula dia berbeza mengikut jenis mengikut huruf yang kita jumpa ni. Kalau huruf ya lain cara dengung dia. Huruf waw lain cara kita nak dengung. Sebab berbezanya dengung ni disebabkan berbezanya makhraj huruf yang huruf setiap huruf ni. Okey, kita tengok contoh dia. Okey, contoh yang saya dah tulis sini untuk setiap huruf. Okey, sebenarnya huruf nun mati ataupun tanwin ni okey, sorry. Untuk hukum idgham ma'al gunnah ni, hukum ni akan terjadi sekiranya huruf nun mati ataupun tanwin berjumpa dengan salah satu daripada huruf ni, ianya berlaku dalam 2 kalimah sahaja. Contoh macam ni lah, 2 kalimah. Man 1 kalimah, yasha 1 kalimah. Jadi 2 kalimah. Dia tak akan terjadi dalam 1 kalimah. Sekiranya huruf nun mati berjumpa dengan huruf ya dalam 1 kalimah, dia dah jadi nama lain, nama hukum lain. Okey, kita tengok contoh yang pertama untuk huruf ya. Okey, di sini saya bagi contoh huruf nun mati berjumpa dengan huruf ya. Okey, jadi saya dah kata mesti masukkan huruf nun, huruf yang pertama ke dalam huruf yang kedua. Huruf yang pertama ialah huruf nun. Kita masukkan dalam huruf ya, jadi kita kena jadikan ia huruf ya. Cara bacaannya may yasha'u. Kita masukkan huruf nun ke dalam huruf ya. Macam huruf nun ni tak jelas bunyi dia. Dia terus pergi kepada huruf ya. May ya. Tengah-tengah lidah kita mesti kena lelangit. Lepas tu bibir kita tu kita lebarkan sikit macam kita sebut ya. Macam tu. Okey, sebut lagi sekali. May yasha'u. Kita masukkan huruf nun ke dalam huruf ya sambil kita dengung. Okey. Kita tengok pula contoh yang kedua, itu huruf waw. Okey, di sini saya bagi contoh untuk huruf waw, saya bagi contoh tanwin berjumpa dengan huruf waw. Tanwin berjumpa dengan huruf waw. Jadi kalau tanwin, kita kena buat tanwin ni jadi baris satu. Kita buang satu baris supaya senang untuk kita masukkan ke dalam huruf waw. Untuk dengung ni, huruf waw ni kita mesti muncungkan mulut kita. Pastikan lidah kita tak kena lelangit. Okey. Cara baca dia waliyyin wala nasirin. Waliyyin wala nasirin. Okey, boleh.
kita munculkan kedua-dua bibir kita. Okey, tengok contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga sebelah sini, huruf nun mati berjumpa dengan huruf mim. Nun mati berjumpa dengan huruf mim. Yang ni senang lah kita nak buat. Yang ni terus tutup mulut. Rapatkan kedua bibir kita. Cara baca dia, nun pergi ke mim jadi huruf mim. Dia seolah-olah macam ni. Jadi macam seolah-olah bunyi macam ni. Okey. Cara baca dia mim mislihi, mim mislihi. Seolah-olah macam ni lah. Mimmi, mimmi. Nun ni memang dah tenggelam terus. Memang tak ada. Kita masuk kata ke huruf nun. Dia pergi ke terus kepada huruf mim. Okey, boleh? Sama juga seperti huruf nun. Huruf nun ni, saya bagi contoh kat sini, tanwin berjumpa dengan huruf nun. Tanwin berjumpa dengan huruf nun. Yang ni lagi senang kita nak buat sebab tanwin ni sama seolah-olah macam huruf nun lah. Bila nun berjumpa dengan nun, dia jadi huruf nun lah. Jadi hujung lidah kita tu mesti kena gusi hadapan. Okey. Cara baca dia yauma izin na'imatun. Yauma izin na'imatun. Ni lagi senang kita nak buat kalau kita buang tanwin tu jadi tinggal satu baris satu. Yauma izi, yauma izinna, zinna, yauma izin na'imatun. Macam tu. Boleh? Okey, apa ni? Kalau dalam Al-Quran, kita tengok dalam Resam Osmani, dia dah bagi tanda-tanda. Okey, macam idgham al-gunnah ni kita boleh kenal melalui huruf nun ataupun okey, huruf nun dia tak ada sebarang tanda, kosong. Macam ikhfa sama juga. Ikhfa ataupun idgham dia tak ada tanda atas huruf nun, dia kosong. Kecuali untuk izhar. Izhar dia akan ada tanda sukun tu. Tanda macam ni. Tapi kalau untuk idgham, ikhfa ataupun iqlab, dia takkan ada sebarang tanda. Sama juga macam tanwin. Okey, untuk tanwin idgham ni sama juga. Ikhfa, dia tanwin tu takkan selari. Dia tak sama dua ni. Kalau baris dua hadapan, dia seperti nombor 99. Macam tu. Okey, boleh? Saya nak sentuh sikit untuk izhar mutlak ni. Izhar mutlak, sebab tadi saya ada bagi tahu hukum idgham al-gunnah ni berlaku dalam dua kalimah saja. Kalau berlaku dalam satu kalimah, dia jadi hukum lain. Hukum izhar mutlak. Okey. Izhar mutlak. Izhar mutlak ni contoh saya bagi ad-dunya. Okey. Ni contohnya huruf nun mati berjumpa dengan huruf ya. Nun mati berjumpa huruf ya dalam satu kalimah, iaitu kalimah dunia. Dia untuk hukum izhar mutlak ni kita tak dengar dunya macam tu sebut dia ad-dunya, tidak kata ad-dunya. Ni sebab saya kata dia dah jadi hukum lain, iaitu izhar mutlak. Apa ni? Ada lagi contoh beberapa contoh perkataan lain yang mana huruf nun berjumpa dengan huruf ya ataupun huruf waw dalam Al-Quran. Yang tu kita kena ambil perhatian lah. Supaya kita tidak tertukar dengan hukum idgham ma'al gunnah. Okey.